Allah. Bermula pada bulan Februari tahun 2020 sehingga kini kita telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang telah menggemparkan seluruh masyarakat dunia, yaitu penularan wabak coronavirus atau wabak COVID-19 yang telah menjadi ancaman besar kepada masyarakat dunia. Wabak ini telah menjangkiti dan merenggut banyak nyawa manusia, sehingga Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengisytiharkan bahawa wabak COVID-19 sebagai wabak penyakit yang menyerang dalam ruang lingkup yang lebih besar mencakupi seluruh dunia. Wabak ini secara langsung telah memberi kesan yang buruk bukan sahaja kepada kesihatan awam dan ekonomi negara, tetapi juga memaksa masyarakat dunia dan khususnya di negara kita untuk mengamalkan pelbagai amalan kebiasaan baru dalam kegiatan harian bagi membantu memutuskan rantaian penularan wabak ini. Oleh itu, sebagai umat Islam yang bertanggungjawab, kita hendaklah bersungguh-sungguh bekerjasama membantu membendung penularan wabak ini. Kita perlu melaksanakan amalan kebiasaan baru dengan mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga perlu menganggap diri kita semua sebagai petugas barisan hadapan untuk memastikan amalan kebiasaan baru dapat dilaksanakan bagi memutuskan rantaian wabak penyakit ini. Langkah kita jaga kita hendaklah dijadikan budaya bagi menunjukkan keprihatinan dan semangat masyarakat dalam melawan wabak penyakit ini. Kesedaran kawalan pendiri yang tinggi di tempat kerja, di tempat-tempat awam, di tempat ibadat maupun di rumah perlu ada dalam diri kita pada setiap masa. Amalan baik ini hendaklah dilaksanakan dan disampaikan serta dikongsikan kepada masyarakat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang dapat menunjukkan sesuatu perkara yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala daripada perbuatan baiknya tersebut, dan dia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya selepasnya tanpa dikurangkan pahala mereka sedikit pun. Saudara-saudaraku sedang jemaah yang dirahmati Allah, selain itu, amalan kebiasaan baru yang perlu juga diberikan perhatian ialah mengelakkan ke kawasan yang sesak, kawasan yang sempit, dan elak bersembang dengan jarak yang dekat. Umat Islam juga diingatkan agar sentiasa berwaspada dan memelihara diri serta ahli keluarga dengan melaksanakan semua langkah-langkah pencegahan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Antaranya, kita perlu menjaga kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan, tidak bersentuhan dan bersalaman dengan orang lain, sentiasa memakai pelitup mulut dan hidung ketika berada di tempat tumpuan ramai, dan melaksanakan penjarakan jasmani, termasuk dalam ibadat solat jemaah di masjid dan di surau. Walaupun hukum asal merapatkan solat adalah sunnah dan merenggangkan saf adalah dimakruhkan, namun sekiranya merenggangkan saf dilakukan kerana keperluan darurat, maka hal ini tidaklah makruh atau diharamkan. Ini berdasarkan kaedah fiqh al-daruratu tudhirul mahdzurati. Maksudnya, perkara-perkara darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Perkara ini juga boleh dikiaskan dengan isu solat di atas kerusi yang menjadi kebiasaan di negara-negara umat Islam lain, bahawa kerusi solat untuk jemaah yang uzur diletakkan di bahagian belakang masjid. Oleh sebab itu, para ulama asal mengasaskan kaedah fiqh al-karahatu tazulu bil hajati. Maksudnya, hukum makruh itu hilang apabila wujud keperluan. Oleh itu, diharuskan solat berjamaah secara berjarak-jarak ketika berlaku wabak penyakit bagi menghilangkan kemudaratan kepada manusia. Umat Islam juga perlu mematuhi pegelim dan garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Agama Islam di Johor
khususnya dalam melaksanakan sholat berjamaah dan aktiviti-aktiviti keagamaan di masjid dan surau. Selain itu, para pemimpin masyarakat dan ahli jawatan kategori masjid dan surau perlu memainkan peranan masing-masing untuk bersama-sama mengingatkan para penduduk di kawasan-kawasan perumahan dan kejiranan masing-masing agar mematuhi segala peraturan dan peringatan mengenai wabah ini. Sesungguhnya, kerjasama padu dan peranan kepimpinan masyarakat mampu membantu memutuskan rantaian jangkitan wabak COVID-19. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa yang maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru pada jemaah sekalian agar bersama-sama kita berganding bahu membendung penularan wabak penyakit ini. Marilah kita terus membudayakan amalan kebiasaan baru dalam kehidupan seharian kita dan memastikan kehidupan hidup amalan kebiasaan baru itu dapat diteruskan bagi membendung penularan wabak penyakit ini. Sesungguhnya, tanpa kerjasama dari semua pihak adalah amat sukar untuk kita berjaya menamatkan terus rantaian jangkitan COVID-19 di negara kita. Percayalah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum, melainkan mereka berusaha untuk mengubah nasib mereka sendiri. Semoga atas kesungguhan, kerjasama, kesabaran, ketabahan dan keberadaan kita, insya-Allah kita akan dapat menjayakan usaha membendung wabak penyakit di negara kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 11. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa-apa yang ada daripada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditimpakan itu, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najjatat وفقنا بطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وعيون بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat itulah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala